Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang mulia Tuan Peneraju Majlis pada malam ini, para panel hakim yang berpaksikan kepada keadilan, para penjaga masa yang peka dengan jam randiknya, para hadirin dan para penonton secara maya sekalian. Slogan keluarga Malaysia berpaksikan ataupun berpagarkan dengan syariat. Ini adalah satu slogan yang terbaik sekali untuk kita realisasikan di negara Malaysia kita ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan bersatulah kamu dengan tali Allah Subhanahu wa taala, iaitu agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah, dan kenangkanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kamu bergaduh, ketika kamu bercerai-berai, dan jadilah kamu sebagai orang Islam yang bersaudara. Slogan ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita sebagai seorang Islam, sebagai umat Islam, supaya bersatu demi menegakkan syiar Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, khususnya di negara Malaysia kita ini. Kesan umat Islam yang bersatu ibarat keluarga sangat banyak. Antaranya ialah masyarakat di negara kita dapat jadi masyarakat yang sangat harmoni, sangat aman, sangat damai. Hal ini kerana agama Islam merupakan satu agama yang sangat harmoni dan tiada permusuhan ataupun rusuhan di dalam agama Islam. Islam itu sendiri bermula dari perkataan salam yang membawa erti kedamaian. Barang sesiapa yang begitu patuh dengan syariat Islam, yang begitu patuh dengan agama Islam, sudah pastinya mereka akan jadi masyarakat yang paling harmoni, kerana di dalam ajaran agama Islam itu menitik beratkan tentang keamanan, tentang keharmonian dan tentang kedamaian. Sebagai contohnya, kita melihat kepada para sahabat Nabi yang tercatat dalam sejarah bahawa mereka adalah yang sebaik-baik umat. Hal ini terjadi kerana mereka, para sahabat Nabi, begitu patuh dan begitu taat sekali dengan syariat Islam, sehingga mereka digelarkan sebaik-baik umat dan sebaik-baik sahabat Nabi yang ada pada zaman tersebut, bahkan sehingga kini. Para hadirin sekalian, yang keduanya, saya nak jelaskan di sini bahawa antara kesannya ialah syiar Islam dapat tertegak di bumi Malaysia kita ini. Hal ini kerana apabila masyarakat serta pemimpin yang ada di negara kita ini gemar kepada agama Islam, patuh kepada agama Islam, taat kepada agama Islam, sudah pastinya mereka ingin melakukan ibadah dan mereka ingin menegakkan perundangan dan hukum hakam Islam. Sudah pastinya dengan hal demikian, hukum, perundangan, siasah serta perkara yang melibatkan tentang Islam, iaitu syiar Islam, pasti akan tertegak dan pasti akan menyelah di bumi Malaysia kita ini. Kita mengambil iktibar dengan negeri Aceh sana. Masyarakat mereka yang mahukan kepada Islam, pemimpin mereka yang gemarkan kepada Islam, maka di bumi Aceh sana tertegaknya hukum hudud. Hukum hudud boleh dilaksanakan di khalayak ramai. Begitulah terjadinya di negara kita apabila pemimpin kita serta masyarakat kita gemar kepada Islam, taat kepada Islam dan patuh kepada Islam. Para hadirin sekalian, kesan yang ketiga apabila masyarakat Islam bersatu ibarat keluarga, bahkan patuh kepada syariat Islam serta berpagarkan dengan syariat Islam, ialah negara kita boleh menjadi satu negara contoh kepada negara-negara Islam yang lain di luar sana. Hal ini kerana sesetengah negara Islam di luar sana, walaupun mereka mempunyai masyarakat yang bersatu padu, yang saling berganding bahu sesama mereka, namun
negara mereka tidak melaksanakan perundangan dan hukum hakam Islam di negara mereka. Ada pula sesetengah negara Islam di luar sana, mereka melaksanakan hukum hakam tetapi masyarakat mereka tidak bersatu padu dan saling berpecah belah. Kita mengambil iktibar dengan negara Brunei, yang mana negara Brunei telah melakukan perundangan Islam ataupun hukum hakam Islam seperti hukum hudud dan sebagainya, dan masyarakat mereka pula sangat patuh kepada syariat Islam. Kini kita lihat di rantau Asia kita ini, negara Brunei telah menjadi satu negara contoh, satu negara Islam contoh yang paling terbaik di rantau Asia ini. Maka seperti itulah negara Malaysia kita. Apabila masyarakat kita, masyarakat yang saling berganding bahu sesama Islam dan perundangan Islam ditegakkan di bumi Malaysia kita, nescaya bumi Malaysia kita ini, negara Malaysia kita ini jadi satu negara contoh kepada negara Islam di dunia kita ini. Sebagai kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan dalam melaksanakan ataupun untuk menggapai impian slogan keluarga Malaysia yang berpagarkan dengan syariat Islam. Hal ini penting kerana sabda Nabi SAW, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tiada agama yang lebih tinggi lagi berbanding dengan agama Islam. Maka kita perlu realisasikan slogan ini supaya agama Islam boleh tertegak dengan agungnya di bumi Malaysia kita ini. Ibarat kata peribahasa, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita perlulah bersama-sama berganding bahu supaya impian dan slogan ini dapat direalisasikan agar negara kita ini dapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.